Dan firman Allah SWT kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, apabila kamu nak solat, nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, tangan kamu, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu, dan sapulah kepala kamu, wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum, dan kaki kamu, ilal ka'bain, sampai pukul lali. Kaki tengah tunjuk sini lah, sebawah lah bisa tendap lah saya tunjuk kaki sampai pukul lali. Tuan-tuan tahu, faham, bayangkan. Ini 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, juga para imam dan ahli jawatan kuasa, para habaib, para ustaz dan ustazah, dan muslimin dan muslimat jamaah subuh yang Allah Ta'ala pilih. Marilah sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sama-sama kita melafazkan kalimah yang agung, iaitu sama-sama tuan-tuan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, tadi pun kita dah sebut Alhamdulillah pagi semua tadi. Bagi mereka yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkataan kalimah yang paling dimula adalah Alhamdulillah. Dan kalimah ini dah kalimah agung yang pernah diucapkan oleh bapa kita, itu Nabi Adam alaihissalam, tatkala roh ditiupkan. Dan perkataan yang pertama, ucapan yang pertama yang telah diucap oleh Nabi Adam alaihissalam, ini bapa kita, ialah Alhamdulillah. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, hari ini sebagaimana biasa, tak biasa jugalah, dah lama kita tak jumpa dengan PKP ini. Hari ini kita berjumpa kembali, dan hari ini saya sedikit peringatan untuk diri saya, ahli keluarga saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri taufik dan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan Islam, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan Islam, keadaan ketakwaan kita kepada Allah dan keimanan yang sempurna dan amalan yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Amin. Tuan-tuan, kalau seandainya kalau saya kata amin, kita kuatkan amin. Sebab apa? Kesungguhan kita kepada permintaan atau permohonan kita. Baik, hari ini saya sebelum mukadimah, hari ini sebagai mukadimah, sepatutnya saya mencadangkan hari itu saya akan baca sebuah kitab yang asas saja, tetapi banyak orang syarah kitab ni, dan mengikut masing-masing punya tafsiran, maksudnya ikut go masing-masing. Dan di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kitabnya ialah nama Safinatun Najah, yang maksudnya ialah kapal penyelamat. Kapal penyelamat, kita naik kapal tu, selamatlah kita, lebih kurang mafhum dia gitu. Dan kalau kita bandingkan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tatkala Nabi Nuh alaihissalam menyeru umat baginda untuk beriman kepada Allah, hatta isteri dan anaknya juga tidak beriman kepada Allah. Dan mereka yang naik bahtera ataupun kapal Nabi Nuh alaihissalam selamatlah. Dan kita juga begitu. Ulama ini mengatakan bahawa apabila kita seolah-olah kita naik atas kapal ni, kita selamatlah, asas-asas Islam. Contoh yang Allah Ta'ala muliakan,
Sebelum kita bedah sedikit buku ni ataupun kitab ni, saya ingin membuat sebagai hari pertama ni kita dengar sedikit sepotong hadis supaya kita timbul semangat ataupun jazbah untuk beramal dengan amalan Islam, insya-Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, kata dia, an Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah beritahu? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa Nabi jawab? Qultu, Nabi kata, aku menjawab, labbaik ya Rabb. Labbaik ni kita dapat di mana tuan-tuan? Pada kita pergi umrah ataupun haji, maka kita kata labbaik Allahumma labbaik. Maka labbaik ni ialah saya hadir ya wahai Allah, saya hadir, labbaik ya Rabb. Begitulah kesopanan santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ataupun menunjukkan bahawa akhlak yang mulia. Dan memang Nabi SAW pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi pun selalu diberitahu, dan beliau baginda Rasul SAW beritahu, innama bu'is liutammima maqarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Itu yang Allah Ta'ala muliakan. Islam ni adalah dikaitkan dengan akhlak. Kalau seandainya orang tu dia solat, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, tapi akhlak dia tak bagus, maka dia belum sampai pada hakikat Islam. Jadi untuk itulah dalam kita kata ni, kemudian Nabi SAW menunjuk, labbaik ya Allah, saya hadir wahai Allah, saya datang ya Allah. Qala Allah Ta'ala fima yakhtasimul mala'ul a'la. Allah berfirman, fima, apakah yakhtasimul mala'ul a'la, yang dibantah-bantah, dibincang-bincang oleh para malaikat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qultu fil kafarat. Ya, ini kataku tentang penghapusan dosa. Kifarah atau kafarat, penghapusan dosa, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, mahunna, tentang apa? Lalu aku menjawab, qultu masyul aqdami ilal jama'at. Masyul aqdam, langkah atau tauk langkah, aqdam kaki, tapak kaki, ilal jama'at, menuju solat berjemaah, maksudnya sembahyang berjemaah. Kepada berjemaah maksudnya sembahyang berjemaah. Yang pertama, tuan-tuan, malaikat bantah sebab apa tuan-tuan? Orang yang datang berjemaah untuk solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kaki dia yang satu langkah dilangkah, satu dosa diampun, satu pahala diberi, dan ada yang mengatakan satu darjat diangkat. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah nak bagi. Kemudian apa lagi? Allah hapuskan dosa-dosa kita. Orang yang berjalan kaki ataupun naik kenderaan, ikut kenderaan lah, kereta atau motor atau basikal dan sebagainya, maka Allah, orang-orang ini dapat pengampunan dosa. Golongan-golongan yang kedua, Nabi SAW beritahu, wa julusu fil masajid ba'da salawat. Orang yang duduk di dalam masjidnya kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ba'da salawat, setelah selesai sembahyang. Kita duduk ni, dengar saja, tak dengar lagi, kita duduk saja. Orang yang selalu kadang-kadang dia baca Quran selepas bermain jemaah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia duduk saja, dia dapat pahala dah. Bukan pahala dapat dah, penghapusan dosa atau pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni kita nak bincang, duduk saja mendapat pahala dan pengampunan dosa. Yang ketiga, wa isbahul wudu'i fil makruhat. Apa dia? Isbahul wudu', penyempurnaan wudu. Apa dia tuan-tuan? Wudu ketika mana fil
makruhat, ketika mana susah payah ataupun waktu yang kita ada halangan ataupun waktu yang sempit, waktu yang susah, sukarlah kata-kata susah, yang susah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau payah kita kata. Maka ketika salah satu ialah mungkin musim sejuk. Sejuk susah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, siapa yang pernah pergi Madinah, musim sejuk memang susah. Saya sendiri mengalami, bila ambil ketak-ketak ni, sapu lagi lap siap-siap, kepala-kepala ni menggigit, pakai 3 lapis baju. Lepas tu kalau kaki ni pakai stokin lagi, lap stokin pun menggigil lagi. Dan saya pernah mengalami sama juga ketika pergi di Aceh, satu tempat nama Kota Dingin Tak Kengon. Tempat tu sejuk juga, masuk serupa. Bila ambil wuduk ketang, lebih kurang macam tu. Maka isbahul wuduk ni yang kita nak bincang, penyempurnaan wuduk. Bila sebut bab wuduk tuan-tuan, hari ni saya mukadimah, saya bagi tuan-tuan, Allah Ta'ala mudah-mudahan mukadimah. Maka penyempurnaan wuduk ni ialah ketika mana pertama sekali kita ambil air salat, air sembahyang, maka kita bukalah dengan apa yang slow lah, kita kata yang perlahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nombor satu sekali, jaga air. Kalau di Mekah ataupun di mana-mana, banyak ni pun boleh guna air untuk satu sembahyang. Ni sila-sila tak habis. Dan kita nak ambil sembahyang ni disangkut juga dengan Safinatun Najah, satu masa bab wudu. Tapi saya serang sebagai mukadimah hari ini, sebab kita sembahyang solat, kita ulang-ulang. Sebab sebulan sekali jumpa orang susah, kita ulang lagi satu masa pun dia akan kita ringan. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu ni pun cukup. Itu bab wudu. Kemudian Allah SWT firman, kita nak ambil 4 yang penting. Dan firman Allah SWT kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, apabila kamu nak solat, nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, tangan kamu, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu, dan sapulah kepala kamu, wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum, dan kaki kamu, ilal ka'bain, sampai pukul lali. Kaki tengah tunjuk sini lah, sebawah lah bisa sendap lah saya tunjuk kaki sampai pukul lali. Tuan-tuan tahu, faham, bayangkan. Ini 4. Tapi 4 ni yang kata isbahul wuduk, sempurnanya wuduk. Satu, air yang yang kedua, tuan-tuan, itu khususnya waktu subuh atau waktu lain. Tengok tuan-tuan, Allah SWT. Ini guru saya selalu pesan ketika saya menadah kitab bab wuduk, Allah SWT. Saya kata yang pertama sekali, basuhlah muka kamu. Bila basuh muka kita tahu dah, daripada sini, daripada tempat tumbuh rambut sampai ke telinga ni, cuping telinga ni, sampai ke bawah dagu ni. Tuan-tuan, nampak senang. Tapi kalau kita buat salah, sangkut dengan solat kita, tak diterima, mardud, ditolak. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang perempuan, kalau ikut Tuan Guru Haji Soleh Musa, tuan-tuan tahu siapa orang Persik, daripada Persik, tuan tahu, ataupun di Kedahan, dia selalu datang Sungai Petani, di Masjid Al-Yaham, kan datang ke Masjid Padang Temusu, buat syarah ni sana. Allah shalli ala sayyidina. Yang perempuan kata dia, jaga ni kita punya anak rambut yang naik ni. Kadang-kadang dia ambil ini selak dia pergi sini, dia basuh tak kena. Maka yang tumbuh daripada sini ni, di bawah ni tuan-tuan tengok ni, sampai ke sana tidak sah solat dia. Perempuan, ingat, sebab tu digalakkan gunting rambut ni di anak telinga ni. Yang kedua, lelaki dan perempuan, tengok tuan-tuan, diminta kalau boleh ni, celah ni, bila kita sapu kepala, sapu muka ni, tiba-tiba tak masuk kat sini, ni celah ni, dia sapu sini tak masuk. Sebab tu kalau tengok kadang-kadang orang alim, dia akan letak macam ni, jari dia akan last sekali, dia akan macam ni, lepas tu dia akan masuk sini. Ini. Dan sebaiknya kita cek dulu, kalau waktu subuh, buang tek mata dulu. Sebab takut kita buat macam ni pun, tek mata sini tak sah solat kita, tak sampai ke sini. Maka buang dulu, baru kita ambil. Tuan-tuan, saya peringat diri saya dan kita semua, supaya jangan kita ambil mudah tentang wudu. Muka, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, selepas muka, bawah dagu. Kalau orang yang laki-laki pula yang berjanggut, kalau macam janggut macam saya ni, tuan-tuan, gosok-gosokkan bagi sampai masuk ni. Yang jarang, kecuali orang yang lebat,
Orang Melayu pun ada yang lebat, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India, India Muslim dan sebagainya. Orang Arab mereka tebal. Ada orang Arab yang tak tebal, ada orang yang tebal. Maka gosok di sini. Yang tebal tak payah lagi, cuma ambil lalu sini. Tapi kalau macam kita ni, kata berusaha gosok-gosok sampai ke kulit muka, habis bau muka. Allah SWT. Peringatan bagi saya dan kita semua. Kalau kita tak tahu, kita ulang-ulang supaya jangan kita lepas pandang. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai siku. Selalunya orang yang pakai cincin akan terkena cincin ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia pakai cincin, bila dia ambil wuduk, permulaan dia pasal tangan elok, dia goyang-goyang ataupun dia selah macam ni cincin. Laki-laki perempuan tak sama. Sama saja. Tapi bila datang yang wajib, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu hingga ke siku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dia tak golek atau dia tak goyang macam apa nama cincinnya, maka wuduk dia tidak sah. Bila wuduk tidak sah, solat pun tidak sah. Inilah keadaan kita. Kadang-kadang kita dah kata tadi sudah basuh dah, maka kita ambil macam ni, kita ambil dengan yang siku ke kiri, tangan tadi sampai tangan cincin, kita lupa goyang. Sebab tadi mula-mula basuh tangan tu sunat, tapi basuh tangan yang selepas muka ni, daripada ujung jari sampai marafiq ni, siku, itu wajib. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita peringat diri kita juga apa yang orang alim kita beritahu. Pertama sekali, kita selat-selat ni lah. Kadang kita ambil, kalau ikut dia kata aydiyakum ilal marafiq, kita ambil daripada ujung ni. Kalau kita ambil kolam pun kita cedok itu sunnah Nabi daripada atas sampai Quran pun ajak gitu, daripada tangan sampai ke siku. Dan Nabi SAW kan diriwayatkan bahawa dia ambil daripada ujung jari sampai ke sini. Sunnah, pahala dapat banyak. Penyempurnaan isbahul wudu, penyempurnaan wudu. Tengok tuan-tuan, nampak senang tapi kadang kita tak buat tu rugi kita. Dan yang lebih malang apabila kita tak, tadi cincin tadi kita tak goyangkan ketika ambil wudu, sampai tak sampainya air. Kalau seandainya tidak sampai, dikhuatiri wudu kita tidak sah dan sembahyang kita pun tidak sah. Nauzubillah. Kemudian sama juga aydiyakum ilal marafiq, siku kita. Kalau orang yang 40 ke atas, saya ingat nanti guru saya kata, jaga-jaga, hati-hati, waspada. Apa dia? Allahumma salli Muhammad. Iaitu bila kita ambil ni, jangan kita, ada orang pergi dekat empat ayam ataupun dia celup kolam, dia buat macam tu, lepas tu dia terus sambung kepala. Maka guru saya pernah ajar, dia kata bengkokkan siku kita macam ni. Nampak tuan-tuan? Bengkok macam ni. Gosok di sini sebab kita ni kedot. Tuan-tuan buat ni, pegang ni kedot 1000 ni. Kalau orang 40 ke atas dah mula, tapi kalau orang 50 dah mula lagi banyak, 60, 70 lagi kuat. Ni penuh ni. Takut ayat tak sampai. Dia pipi macam tu pula kan. Lagilah. Maka kita kena ambil daripada atas, sunnah, turun ke bawah, siku, bengkokkan macam ni tuan. Bengkok dan gosok macam ni. Buat macam tu, baru tolak. Ini sini pun pelipat ni, tolak ke atas. Jadi sempurnalah, insya-Allah, mudah-mudahan wudu kita. Tangan, muka, tangan, kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala kalau bukan basuh. Kalau basuh ambil air macam ni, tak. Dia ambil, dicurahkan dulu. Kata guru saya, diambil macam ni. Lepas tu kalau laki-laki patah balik. Kalau perempuan sekadar tarik macam tu, terus ke telinga. Sekali macam ni. Cukup. Lepas tu kalau perempuan daripada rambut tu terus macam ni. Kalau yang rambut panjang lah, biasanya rambut panjang. Kalau lelaki dia terus macam ni, dia patah balik. Nabi SAW patah balik, lepas tu sampai ke telinga, dia tolak macam ni. Itu sunnah isbahul wudu, antara dia penyempurnaan. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dia cuma beberapa helai rambut, 3 helai pun boleh dah sah. Tapi adakah kita nak buat setakat tu? Kalau makan, kalau orang kata bagi sepinggan kecil ya, sebesar nasi lemak 5 pagi, kita kata tak cukup. Tapi kalau kita buat penyempurnaan wudu, kita buat 3 helai, rugilah kita. Kita buat macam Nabi buat seluruh kepala. Tapi bukan ambil air banyak, kita ambil kita 4 air, kalau kolah celup terus telinga sekali ya.
Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kepala. Kemudian bila pergi kepala sampai ke kaki, kaki sampai buku lali. Kaki sampai buku lali maksudnya kaki pun sama juga selat. Ada orang pergi pipe air dia geleng-geleng, geleng-geleng tuan-tuan, geleng-geleng air, dia geleng-geleng ni cukup. Kasih dia pergi. Di konteks lagi batu kita pijak pasir, ataupun orang yang kerja dengan di market, atau kita baru pergi market Zuhur ke, ataupun apa saja yang menghalang. Kalau orang di mana, di kampung Toreh Getah dan sebagainya, kalau dia buat, dia tak selat, dia tak cuci betul-betul, takut juga terhalang sesuatu yang sampai air, maka batal untuk dia, tidak sah untuk dia, dan semayang juga tidak sah. Subhanallah. Baik, itu dia isbahul wudu. Jadi 3 golongan hari ini untuk hadis. Kita jaga. Apalagi sekali saya beritahu 3 golongan yang dapat kifarah ataupun dapat keampunan Allah. Pertama ialah apa dia? Masyul aqdam ila jamaat, iaitu orang yang berjalan kaki ke arah jemaah, itu sembahyang berjemaah, orang ini dapat ampun dosa. Wa julusu fil masajid ba'da salawat, macam kita ni tunggu atau duduk di dalam masjid ni selepas solat. Kalau orang yang maghrib isyak boleh, yang biasanya lah yang pendek, subuh, lepas tu dia sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia boleh pulang, sama ada duha ataupun dia sembahyang isyraq, maka dia akan dapat pahala seperti haji dan umrah. Seperti haji dan umrah. Nabi kata ni, tunggu sampai solat subuh ni, tunggu sampai sembahyang isyraq naik, lepas 15 minit 15 minit paling kurang, 18 minit dan 20 minit ada ikut. Tapi 15 minit itu ke atas, ulama anjurkan kita boleh semayang lah selepas syuruk, selepas naik matahari. Semayang 2 rakaat. Kalau orang yang berjemaah, setengah pendapat ulama mengatakan bahawa dia boleh buat isyraq. Tapi kalau orang duduk semayang di rumah, dia semayang dua tu. Ikhtilaf sedikit, tak mengapa. Tapi yang penting semayang 2 rakaat. Maka Nabi kata bukan sekadar dapat pahala haji dan umrah biasa, tambah. Ya ini sempurna. Tuan-tuan, kalau kita tunggu apa yang tak ada kerja lah. Kalau ada kerja, ada musyaqqah, ada halangan, terus pergi pulang. Tapi takkan sesekali kita tak boleh buat. Kita cuba lah, insya-Allah. Bagi bangkai yang dah terus, yang istiqamah, teruskan. Kerana apa? Bukan senang. Orang nak dapat sunat haji dengan umrah pun susah. Guna wang ibu, tapi ini kena tahan nafsu. Sebab itu tuan-tuan, dalam nafsu ni Allah SWT cerita dalam Quran dalam surah Al-Furqan ayat 43 yang berbunyi, ara'aita, wahai, tidakkah kau lihat wahai Muhammad, manittakhadha, orang-orang yang mengambil, orang menjadikan, manittakhadha ilahahu, yang ini Tuhan dia jadikan Tuhan dia siapa? Hawahahu, atau hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Banyak orang ni, nanti kita akan bicara bila masuk bab syahadah kita kata syahadah kita akan masuk sedikit bab ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tarbiyah kita semua ni bukan setakat ucap la ilaha illallah saja, tetapi betul-betul tahqiq dalam kita masuk dalam hati saya kepada kita dan menzahirkan dia daripada arkan ataupun anggota kita, insya-Allah. Baik, tentu Allah Ta'ala mulakan, saya ingat ke-7 dah. Saya berhenti dekat golongan itu isbahul wudu. Tuan-tuan ingatlah, jaga isbahul wudu. Penyempurnaan wudu itu penting, takut tidak sah. Adapun yang sunat-sunat, nanti satu masa kita pergi, kita khususkan sunat macam mana menghadap kiblat dan bagaimana dan sebagainya. Baik, hari ini sebagai mukadimah juga kita baca sedikit sifat Safinatul Najah sikit. Kenaan dengan salah, kalau kita pergi panjang, syarah dia panjang. Kita tinggal dulu. Ini sebagai mukadimah. Kita mudah-mudahan kita akan naik kapal yang penyelamat kita. Dan kita semak balik, bukan tak belajar. Dulu kita dah belajar lah. Tapi kita semak takut lepas pandang sebelum kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pun tanya kita dalam Quran. Tadi saya baca ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia takwa? Tinggalkan, buat segala perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah ni sangat mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Kemudian apalagi tuan-tuan ni kata, Allah Ta'ala semua beritahu kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat, hendaklah
setiap diri memerhatikan apakah bekalannya untuk hari esok, pada hari kiamat, atau khususnya apabila kita mati. Sebelum kita mati, maka kita buat persediaan yang baik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan. Jadi saya tak panjanglah sebab 75 minit. Mudah-mudahan sedikit hadis saya berhenti dekat hadis ni. Kita ada 6 golongan, 3 kita dah habis. Kita akan mula esok ni 3 lagi golongan, dan kita terus masuk kepada tentang Safinatun Najah, iaitu kitab yang kita bincang, kita bedah. Mudah-mudahan kita dapat ingat mengerti sama-sama kita. Tapi saya kata tadi sebagai mukadimah, hari ini saya baca hadis, nak bagi sedikit tentang Safinatun Najah ni, kapal penyelamat. Saya baca juga lah sikit tentang puji-puji Allah. Pengarang kitab yang beritahu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wa bihi nasta'inu, dengannya lah kami mohon pertolongan, ala umuri ad-dunya wad-din, dalam urusan apa itu, dunia dan juga usulan hari kemudian atau ad-din, hari pembalasan. Wassallallahu wassallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, dan juga salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, penutup segala nabi, wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga serta ahli keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada upaya, tidak ada daya dan upaya melainkan atau kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi, al-aliyul azim, yang Maha Tinggi dan maha besar. Jadi tuan-tuan, kemudian kita akan masuk pada fasal ataupun bab yang pertama, Arkanul Islam Khamsah, iaitu rukun Islam ada 5 perkara. Kita akan bahas dia, iaitu pertama ialah syahadat alla ilaha illallah, itu mengucap kalimah ataupun ataupun melafazkan kalimah la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad pesuruh Allah. Kemudian kita akan bicara tentang wa iqamus salah, iaitu tentang salat, mendirikan sembahyang, wa ita'uz zakah, dan membayar zakat, wa saumu Ramadan, saum pada bulan Ramadan, itu puasa bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil, dan mengerjakan haji di Baitillah bagi siapa yang mampu sampai kepadanya, ilaihi sabil, sampai kepadanya insya-Allah jalannya. Mudah-mudahan kita akan, Allahumma shalli ala Muhammad, kita akan esok bicara tentang sedikit arkan Islam pada sesi yang akan datang insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah SWT, segala kekurangan disebabkan kedhaifan saya dan kejahilan saya, kepada Allah sepun ampun. Dan tuan-tuan dan puan, maafkan kesalahan saya, dan doakan saya supaya ikhlas dalam menyampaikan sehingga saya bertemu Allah SWT. Amin. Tuan-tuan tak dengar pun, amin. Dan jika saya juga berdoa kepada tuan-tuan dan puan supaya datang sama-sama kita niat dengan ikhlas, mengambil ilmu dengan niat untuk beramal dan untuk berjumpa dengan Allah SWT dengan secara ikhlas, dan Allah redha kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sesering wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.